Baik, selamat sejahtera pelajar-pelajar. Jadi rakaman ini ialah untuk membincangkan latihan PBD yang terdapat di dalam buku modul kamu muka surat 22 hingga 25 untuk bab 4. Baik, jadi pelajar yang belum semak atau yang tidak hadir ke kelas PDPR, cikgu berharap kamu boleh semak bersama dengan cikgu. Dan jika boleh ialah kamu mesti cuba jawab soalan dulu sebelum menonton rakaman ini. Okey. Jadi kita lihat ini muka surat 22. Dia nak kamu tandakan pada pernyataan yang betul mengenai jenis iklim di Malaysia. Jadi jawapannya ialah panas dan lembap sepanjang tahun, beriklim khatulistiwa dan juga terletak di antara garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan. Baik, dan ini lengkap peta dakap di bawah mengenai ciri-ciri iklim di mana kita ada suhu, hujan dan angin. Jadi pelajar kamu boleh semakkan jawapan kamu berdasarkan skema ini. Baik, untuk muka surat 23, ini soalan TP3, dia nak kamu lengkapkan jadual di bawah. Contohnya cuaca iklim dan iklim yang di sini, cuaca yang panas dan cerah. Dia sesuai untuk menjalankan kegiatan manusia apa? Apa kegiatan manusia yang sesuai dijalankan? Iaitu kerja-kerja menjemur ikan. Okey. Dan suhu air laut antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius ialah menggalakkan pertumbuhan batu karang dan juga aktiviti menyelam scuba. Dan di sini dia bagikan contoh-contoh. Jika kamu tidak bagi contoh pun okey. Cikgu pun boleh terima. Badan iklim khatulistiwa yang panas lembab sepanjang tahun, suhu tahunan yang tinggi 27 darjah Celsius dan hujan tahunan kira-kira 2,600 mm. Sesuai untuk apa? Dia sesuai untuk penanaman pelbagai jenis tanaman dan juga sesuai untuk pertumbuhan hutan hujan tropika. Okey. Dan semasa musim tengkujuh iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut. Musim tengkujuh ialah musim hujan lebat. Apakah kegiatan manusia yang dipengaruhi? Okey, kita lihat dia kata aktiviti perikanan dapat dilakukan oleh nelayan di pantai barat semenanjung Malaysia. Disebabkan bebas daripada tiupan angin monsun dan juga keadaan laut tenang. Tetapi jika pelajar kamu nak tuliskan aktiviti perikanan tidak dapat dilakukan oleh nelayan yang di pantai timur semenanjung Malaysia kerana Laut Cina Selatan bergelora. Cikgu pun boleh terima. Okey, memang itulah yang akan dipengaruhi oleh musim tengkujuh. Okey, selain daripada itu, aktiviti membaiki jala dan pukat yang rosak selain melakukan pelbagai aktiviti daratan yang lain. Maksudnya, semasa musim tengkujuh itu nelayan jika dia tidak dapat pergi ke laut, turun ke laut untuk menangkap ikan, maka mereka membaiki jala dan pukat yang rosak. Baik, suhu yang sederhana iaitu 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Udara yang nyaman. Ini terdapat di mana? Ini adalah terdapat di tanah tinggi. Jadi tanah tinggi sesuai untuk aktiviti pertanian iaitu menanam tanaman hawa sederhana. Dan juga sesuai untuk aktiviti pelancongan. Jadi pelajar kamu boleh semakkan jawapan anda. Okey, kamu boleh berhenti, pausekan rakaman ini. Okey, cikgu akan pergi ke next. Baik, hubung kaitkan kegiatan manusia dalam gambar berikut dengan cuaca dan iklim di Malaysia. Maksudnya jika untuk penanaman nanas, kita perlukan cuaca dan iklim yang macam mana? Nanas sebenarnya dia suka kan suhu yang tinggi. Tengok pertumbuhan optimum ialah pada suhu sekitar 30 darjah Celsius, agak tinggi suhunya. Dan hujan pada 1,250 mm. Okey. Komersial ni, kamu nampak sini aktiviti penanaman nanas secara komersial. Komersial maksudnya tanam ialah untuk dijual. Dijual untuk mendapatkan keuntungan. Itu panggil komersial. Okey, aktiviti aquaculture ikan iaitu untuk penangkapan ikan. Dia di sini terangkanlah tentang yang di pantai barat semenanjung Malaysia. Okey, jadi pelajar boleh salinkan jawapan ini.
Baik, dan ini ialah muka surat 24, ialah soalan bahagian A. Dia ialah soalan objektif. Ciri iklim, cikgu sini bagikan kamu jawapan, tetapi cikgu berharap kamu cuba buat dulu ya sebelum semak jawapan. Cuba buat. Okey, cuba jawab. Okey. Dan soalan 4, 5, 6, 7. Pelajar, jika kamu tidak hadir kelas PDPR, kamu mesti menonton video cikgu tak untuk membuat ulang kaji. Jika tidak nanti cikgu risau kamu tak dapat menjawab soalan ujian dengan baik. Baiklah, ini soalan bahagian B. Ini ialah fenomena jerebu yang melanda Malaysia. Senarai 3 kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya fenomena ini. Iaitu pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil dan juga pembakaran terbuka. Okay. Dan 3 kesan kejadian: mengurangkan jarak penglihatan, menjejaskan aktiviti pengangkutan ataupun mengganggu pertumbuhan tanaman, menyebabkan masalah kesihatan atau menjejaskan kesihatan pun boleh. Seperti masalah kulit, mata dan paru-paru. Ini semua sebenarnya boleh dapat dari buku teks jawapannya. Baik, cadangkan 2 langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesan fenomena di atas. Iaitu 2 langkah yang boleh mengatasi atau mengurangkan jerebu. Iaitu penguatkuasaan undang-undang, di mana kilang-kilang diwajibkan memasang alat penapis asap di serobong asap atau serembong asap. Okey. Dan penggunaan petrol tanpa problem. Ingat 2 jawapan ini sangat penting. Nanti di belakang ada yang boleh guna. Okey, dan next kamu lihat ini. Ini ialah bahagian C. Bahagian C. Yang pertama dia kata gambar 1 menunjukkan pertumbuhan pelbagai pokok kayu keras. Jadi A, jelaskan ciri iklim di Malaysia yang menggalakkan pertumbuhan pelbagai pokok ini di hutan hujan tropika. Okey, kita lihat. Maksudnya kata kunci untuk soalan ini ialah ciri iklim. Dia nak kamu jelaskan ciri iklim yang sesuai untuk pertumbuhan pokok. So apakah ciri yang sesuai untuk pertumbuhan pokok ini? Kamu lihat. Ya. Oleh kerana di sini markahnya 4 markah, jadi kita mesti ada 2 fakta dan 2 huraian. Okey, fakta yang pertama, suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Huraiannya min suhu tahunan yang tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Yang ini seperti yang bab yang sebelum itu, ini juga mesti jawab dalam buku panjang. Okey, tuliskan tajuk bab ini, tarikh, dan lepas tu tulis soalan bahagian C dan muka surat 26 dan tulis 1A. Okey, macam mana nak mulakan ayat kamu? Kamu mula dengan ini. Ciri iklim di Malaysia yang menggalakkan pertumbuhan pelbagai pokok tersebut tak mau. Tukar jadi apa? Pokok kayu keras. Okey. Tukar jadi ini. Di hutan hujan tropika adalah, lepas tu sambung ini. Suhu tinggi. Tapi S jadi huruf kecil lah sekarang. Okey. Hampir sekata sepanjang tahun. Titik sudah tak mau titik. Dan sini tambah dengan. Okey, dengan min suhu tahunan tinggi. Salin sampai habis dan titik. Faham tak pelajar apa yang cikgu cakap? Kamu mulakan ayat kamu dengan ciri iklim. Okey, dengan soalan di sini. Ciri iklim di Malaysia, berbagai pokok kayu keras adalah, lepas tu salin ini dengan ini. Okey, ayat yang kedua. Malaysia menerima hujan sepanjang tahun dan jumlah hujan tahunan adalah kira-kira 2,600 mm. So, di depan Malaysia, kamu juga tambahkan ciri iklim yang seterusnya ialah, cikgu besarkan bagi kamu lihat. Kamu sambung. Ciri iklim yang seterusnya ialah Malaysia menerima hujan sepanjang tahun. Okey, sambung dengan ayat yang pertama tadi. Okey, buatkan dia sebagai dalam bentuk perenggan. Okey, dan lepas tu
salin habis. Jumlah hujan tahunan adalah kira-kira 2,600 milimeter. Okey, jadi kamu sudah boleh dapat 4 markah penuh. Tapi mesti jawab dalam bentuk perenggan. Okey, sekarang B, pertumbuhan pelbagai pokok tersebut telah menggalakkan kegiatan pembalakan. So, dia nak kamu terangkan kesan, ini kata kunci, kesan kegiatan tersebut, iaitu kesan kegiatan pembalakan terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, jadi inilah jawapannya, iaitu dia boleh menyebabkan kesan rumah hijau, fenomena pulau haba dan berlaku peningkatan suhu bumi. So, pelajar kamu nak macam mana menjawab soalan macam ni? Okey, kamu lihat dia 6 markah kan? Jadi itulah sebab mengapa cikgu bagikan 3 fakta dan 3 huraian. Semasa pelajar nak menjawab soalan ini, juga mula ayat kamu daripada soalan. Itu dari sini, kesan. Okey, kesan huruf besar K. Kesan kegiatan tak boleh tersebut. Kegiatan apa? Kegiatan pembalakan, betul tak? Jadi pembalakan itu tulis di sini. Gantikan tersebut. Okey. Kesan kegiatan pembalakan terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Lepas tu sambung. Adalah melakunya kesan rumah hijau. Okey. Full stop. Lepas tu sini sambung. Ini adalah kerana. Lepas tu salin semua ini. Dan full stop. Okey. Dan untuk fakta yang kedua, sama juga kamu mesti tambahkan sedikit perkataan di depannya. Kesan yang kedua ialah fenomena pulau haba. Full stop. Okey. Titik. Lepas tu salin lagi huraiannya. Okey. Okey, fakta yang ketiga juga di depan mesti tambah lagi. Selain itu juga boleh berlaku B huruf kecil lah sekarang. Berlaku peningkatan suhu bumi. Titik. Lepas tu salin ini semua. Okey, salin semua ini. Jadi juga jawab dalam bentuk perenggan. Baik, untuk soalan 2, dia nak kamu jelaskan ini kejadian apa? Hujan asid. Jadi dia nak kamu jelas kesan hujan asid. Okey, kesan hujan asid. Okey, kesan hujan asid ni sebenarnya cikgu sudah ajar kamu. Jadi pelajar yang tidak hadir itu pergi menonton video ya. Buat ulang kaji. Kerana kamu tidak hadir kelas PDPR kan. Okey, jadi kesan hujan asid kamu mulakan jawapan kamu dengan kesan hujan asid adalah. Okey, kesan hujan asid adalah apa? Memusnahkan tanaman, M sudah huruf kecil memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan kerana tanah berasid dan tidak subur. Titik. Ini sudah 2 markah. Okey, sudah 2 markah. Okey, dan seterusnya sini tambah lagi. Selain itu, hujan asid juga akan mengancam M hujung jadi huruf kecil, mengancam kesihatan manusia seperti seperti penyakit kulit dan pedih mata. Ini lagi 2 markah. Okey, kerana fakta dan contoh ialah huraian. Okey, akhir sekali kerana dia 6 markah sahaja. Jadi kita hanya perlu tulis 3 saja. 1, 2, 3. Jika kamu nak pilih ini pun boleh, okey? Jadi di depan tambah juga perkataannya. Kesan yang terakhir ialah memusnahkan harta benda seperti melunturkan cat dan menghakir dinding bangunan. Habis dapat 6 markah. Okey, jadi kamu tuliskan dalam bentuk perenggan juga untuk soalan 2A ni. Okey, kamu boleh pause dan salinkan. Okey, dan soalan 2B ini kerana tipe 6, cikgu nak kamu jawab sendiri. Okey, tetapi cikgu akan bimbing kamu. Dia kata cadangkan langkah-langkah pencegahan untuk fenomena di atas. Fenomena di atas itu ialah hujan asid. Macam mana nak mencegah hujan asid?
Jika kamu lihat di sini, macam mana terjadinya hujan asid? Kita mesti tahu punca, baru boleh tahu langkahnya. Okey, punca berlakunya hujan asid ialah kerana pembakaran bahan api fosil. Seperti arang batu dan juga petroleum di mana? Di kilang, di stesen janakuasa, di kenderaan. Jadi apa langkah yang kita boleh ambil? Contohnya kilang, di sini boleh pasang apa? Ini salah satu. Kamu mesti ada 3 ya, 3 fakta dan 3 huraian. Okey? Jadi kilang, fikirlah, kilang mesti memasang apa dan untuk apa. Mesti ada huraiannya. Okey? Ataupun kerajaan boleh mengambil langkah apa. Sudah 2 langkah di sini. Kamu boleh fikir. Okey, dan untuk kenderaan. Kenderaan keluar banyak asap. Jadi apa yang kita boleh guna? Kenderaan itu banyak. Ada banyak kita boleh guna. Apakah langkah-langkah yang kita boleh fikir untuk kurangkan asap kenderaan? Yang pertama, dari segi petrol yang digunakan. Pelajar boleh fikir menggunakan petrol apa? Supaya mesti huraikan. Ataupun jika kita tak mahu guna kenderaan sendiri, apakah langkah yang kita boleh ambil? Okey, jadi pelajar fikirkan dari arah ini. Okey, kamu cuba jawabkan soalan 2B sendiri ya. Ini TP6. Okey, ini gas yang dilepaskan. Okey, jadi tanya semua. Jika kamu sudah habiskan latihan yang sebelum itu, iaitu dari bab 1 hingga ke bab 4 ini, tanya. Okey, kita sudah habis semua dan kita akan jumpa lagi semasa kamu naik ke sekolah. Baiklah, jumpa lagi semua. Terima kasih.